Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Hanidah untuk PDPR bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi RBT untuk tingkatan 2. Okey, tingkatan 2. Okey, sebelum Cikgu mulakan PDPR kita pada hari ini, cikgu nak tunjuk pada kamu, pada murid-murid, ini adalah buku teks Reka Bentuk dan Teknologi untuk tingkatan 2. Okey, ramai yang tanya, cikgu saya belum dapat buku teks. Okey, cikgu nak bagi tahu. Okey, untuk mendapatkan buku teks ni perkara yang paling mudah lah. Kamu boleh dapatkan buku teks secara online Macam mana nak dapat? Okey, boleh dapat daripada Android kamu, handphone kamu dalam Play Store. Kamu tekan Play Store, kemudian dalam Play Store tu ada MyKSSM. Okey, MyKSSM. Okey, so dalam tu ada buku teks yang kamu nak. Jadi kamu pilih je nak buku teks apa, ada dalam tu. Okey, yang ni pun gambar rajah depan ni pun saya ambil daripada MyKSSM tu lah. Okey. Okey. Kita nak lihat dulu secara keseluruhan apa yang perlu kita, apa yang akan kita belajar nanti dalam tingkatan 2 untuk RBT. Okey. Okey, seperti yang kita lihat di paparan laser point ni. Okey. Okey. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kita ada 8 bab. 8 bab dalam 8 bab utamalah dalam Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 Okey, apa yang kita akan pelajari semasa tingkatan 2 ni? Okey, yang pertama ialah pengenalpastian masalah. Yang ni kita nak kenal pastilah masalah inventif, bukan inventif. Okey. Yang kedua, aplikasi teknologi. Yang ketiga, reka bentuk mekanikal. Yang ni berkaitan dengan enjin dan sebagainya. Kamu dah pernah belajar ni, mekanikal ni. Dalam masa darjah 6 ada gear, yang tu mekanikal lah. Kemudian kita ada reka bentuk elektrik, kemudian elektronik, tentang simbol-simbol bagi komponen-komponen elektronik macam perintang kan. You all semua dah belajar lah sebenarnya ni masa darjah 6 dulu kan. Okey, kemudian kita ada darjah 6 ke darjah 5. Okey, kemudian kita ada tajuk aquaponik. So aquaponik ni berkaitan dengan kita pelihara ikan. Kemudian dalam masa yang sama kita tanam sayur-sayuran dalam satu akuarium lah. Kan? Jadi dalam satu tempat yang sama. Kemudian kita juga ada tajuk reka bentuk makanan. So reka bentuk makanan ni berkaitan dengan makanan lah. Macam mana kamu nak hias makanan kan? Ialah tentang makanan. Semua tentang makanan. Okey? Untuk hari ni nak cari laser point. Okey, untuk hari ni kita nak lihat ni. Okey, highlighter. Okey, so kita nak tengok pengenalpastian masalah dulu. Okey. Okey, kita nak tengok bab 1, pengenalpastian masalah. Okey. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, yang pertama ni. Okey. Okey, bab 1 penyelesaian masalah secara inventif. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya setiap masalah yang ada mesti ada penyelesaiannya. Okey, mesti ada penyelesaiannya. Okey, cuba tengok di bawah ni. Okey, kemahiran berfikir secara inventif adalah antara komponen penting dalam kemahiran abad ke-21. Murid harus mampu berfikir secara kreatif, menganalisis masalah serta mengumpul informasi selain dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ni maksudnya kreatif ni kita ada idea baru. Kalau inovatif tu kita idea yang sedia ada kita buat penambahbaikan. Okey.
Okey. Inventif adalah suatu penemuan yang benar-benar baharu, hasil daripada kreativiti manusia. Dia invent perkara baru kan. Kemudian penyelesaian masalah pula dapat didefinisikan sebagai suatu proses kognitif. Maklumat digunakan sebagai usaha untuk mencari jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Okey, kita lihat slide yang seterusnya, contoh macam ni ya. Diberi dua situasi ya, dua situasi iaitu kita ada ni siapa ni? Okey, pengawas ni. Kan? Pengawas ni dan juga pelajar ni. Tengok yang ni dia kata apa? Tiada lagi masalah untuk orang yang tinggi seperti saya duduk di kursi ini sebab dia ada kursi yang tinggi. Yang semua ni dibina. Okey, khas untuk dia lah. Okey. Okey, kemudian yang ni pula, kaki saya boleh menjejak lantai walaupun saya rendah. Sebab apa? Kamu boleh lihat ya dekat kursi ni, dia ada bahagian macam ni. Dia ada bahagian yang macam skru ni. Kan? Kat sini pun ada macam skru kan? Betul tak? Okey. Okey, sebenarnya kursi yang sama. Kursi yang sama. Dua kursi ni ialah kursi yang sama. Okey. Tapi kita dapat menyelesaikan masalah kedua-dua pelajar ni yang tinggi dengan yang rendah ni menggunakan invensi ini saja ni, inovasi ini saja. Dia inovasi pada skru ni. Jadi kita boleh alter skru ni menjadikan kursi ni tinggi atau rendah. Jadi kedua-dua masalah ini dapat diselesaikan dengan satu cara iaitu mengubah suai kedudukan skru menjadikan kursi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kan? Ini yang kita namakan sebagai penyelesaian masalah inventif atau bukan inventif lah. Macam ini ialah penyelesaian bukan inventif. Okey? Terusnya. Okey. Okey. Masuk kepada ni lah. Okey, yang tadi tu contoh. Okey. So yang ni ialah pengenal pastian masalah ya. Okey, kita dapat lihat kat sini ya dua contoh ni. Yang pertama, kita ada pisau ni. Pisau nak siang ikan. Tiba-tiba pisau ni kita guna-guna tumpul. Susah nak siang ikan kan. Ikan pun jadi hancur kan. Jadi macam mana cara penyelesaian dia? Cara penyelesaian dia kita asah pisau ni. So dia akan jadi pisau yang tajam kan. Pisau yang tajam dapat menyelesaikan masalah dia nak siang ikan dengan lebih cepat dan cantik lah ikan tu. Kan? Itu penyelesaian masalah dia lah. Okey. Itu ialah penyelesaian masalah bukan inventif. Macam kursi tadi bukan inventif, macam pisau ni pun bukan inventif. Apa maksud bukan inventif? Tak apa, nanti kita tengok ya. Okey. Yang bawah ni pula ialah contoh dia bagi ya penutup balang kuih yang tidak ketat. Okey, penutup balang kuih yang tidak ketat. Jadi apa nak buat? Okey, penutup balang kuih ditambah baik. Dia ditambah baik supaya penutup dia menjadi lebih ketat. Kan? Tapi timbul pula masalah selepas tu. Apa masalah dia? Masalah dia terlalu ketat sangat pula. Susah nak buka. Ni kat sini ni. Susah nak buka kan? Jadi inilah beza antara kedua ni. Masalah inventif dengan masalah bukan inventif. Okey? Yang ni bukan inventif dan yang ni masalah inventif. Beza dua ni ialah kalau masalah bukan inventif, dia tak ada kesan selepas kita ubah suai. Selepas kita menyelesaikan masalah tu, so tak ada efek. Okey. Dan lagi satu di bawah ni macam contoh balang kuih ni, dia ada efek. Kita dah cuba selesaikan masalah penutup balang yang longgar. Kita dah ketatkan tapi susah pula nak buka. Itu masalah inventif. Maksudnya selepas kita buat penambahbaikan ada masalah lagi. Itu ialah masalah inventif. Okey? Seterusnya. Ni dia. Ni dia nampak sikit. Masalah inventif dan juga masalah bukan inventif. So kita nak tahu dulu apa masalah bukan inventif. Kalau bukan inventif ni maksudnya masalah dia selepas kita buat pengubahsuaian pada masalah tu, tak ada lagi perkara yang mengganggu kita. Maksudnya tak ada masalah dah. Selesai. Finish already. Memang tak ada dah kesan sampingan lepas tu.
Kan? Okey. Apa pula masalah inventif? Masalah inventif ni ialah masalah yang bila kita dah selesaikan, tapi dia mendatangkan masalah yang baru, wujud yang baru. Contoh, dia bagi contoh ni ya. Kaki meja ni tak dapat menampung berat buku. Kemudian apa yang dibuat? Mereka membuatkan mereka satu jalan penyelesaian, iaitu meletakkan kaki besi dekat meja ni. Ni kaki besi. Yang ni tadi kayu. Okey, so dia tak kuat, dia gegar kan. Okey, so yang ni ganti dengan besi. Tapi apa yang berlaku? Tadi untuk meja kaki kayu ni boleh je 2 orang angkat. Ni seorang, yang ni seorang kan. Okey. Tapi apabila mereka dah buat jalan penyelesaian, meletakkan kaki besi, apa yang berlaku? Meja menjadi terlalu berat pula. Terpaksa angkat 2 orang. Kan? Yang ini ialah masalah inventif. Inventif ni maksudnya selepas satu masalah, kita dah selesaikan, datang pula masalah yang lain. Kan? Itu ialah masalah inventif. Inilah dua perbezaan. Inilah dia perbezaan antara masalah bukan inventif dan inventif. Saya harap kamu faham, dan kalau tak faham, tak apa, boleh tanya. Saya nak bagi tugasan. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah setelah kamu selesai download buku teks online daripada MyKSSM tu, okey, ataupun kamu boleh dapatkan daripada video saya ni, kamu boleh pause salin kan. Okey. Salin nota daripada muka surat 2 hingga muka surat 4. Yang ni semua ialah berkaitan dengan masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey. Kat mana nak salin nota ni, cikgu? Okey, salin dalam buku nota panjang yang kamu beli daripada koperasi sekolah. Kalau kamu dah belilah. Okey. Kalau kamu belum beli, boleh je tulis dekat mana-mana kertas. Kalau ada full scrap paper, kertas kajang ataupun apa-apa kertas, boleh tulis. Okey. Dan pastikan jika kamu tulis dalam kertas, simpan kertas tu baik-baik. Okey, simpan kertas tu baik-baik. Okey, selepas kamu selesaikan aktiviti ni, tugasan ini, pastikan kamu snap, kamu tangkap gambar dan send dekat saya. Tanda kamu dah buat. Okey, tanda kamu dah buat. Okey. So, siapa yang dah buat, saya akan kira sebagai hadir semasa PDPR ini. Okey. Siapa yang buat, saya dah kira hadir. Saya akan kira kamu hadir dalam PDPR pada hari inilah. Hari ini tarikh ialah 21 bulan 1 2021. Oh, cantik tarikh tu. Okey, dan kamu boleh hantar pada saya pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu ataupun hari Ahad. Okey, hari Isnin pun boleh. Okey, so saya bagi masa sampai hari Isnin lah. Okey, boleh send snapshot apa nota yang telah kamu salin. Okey, so kita jumpa lagi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya, Cikgu Hanidah, untuk PDPR RBT pada kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.